Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya yang ingin kami wawarkan kepada anda yang sedang bersama kami menyaksikan Ruang Bicara ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah Adiwira Bumi. Dan bila saya mendapat topik ini, sebenarnya saya terfikir apakah kita akan membincangkan sesuatu yang berkaitan dengan filem animasi seperti Superman dan sebagainya. Tetapi rupanya ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada apa yang saya fikirkan sebelum ini. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Encik Muhammad Ridwan Abidin yang merupakan timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan di SW Corp. Jadi Encik Muhammad, apa khabar? Alhamdulillah, dan terima kasih kerana sudi menjemput kami di studio bersama Tuan Syarkawi kita. Ini pertama kali Tuan bersama kami di Ruang Bicara, ataupun sebelum ini dah pernah sebenarnya? Saya rasa ini pertama kali. Yang dulu saya mengiringi. Alhamdulillah. Baiklah, bila macam saya kata tadilah, Adiwira Bumi ini memang selalu kita kaitkan dengan hero-hero animasi seperti Superman dan sebagainya. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan Adiwira Bumi sebenarnya, Encik Muhammad? Baik, terima kasih Cik Syarkawi. Izinkan saya untuk membaca sepotong ayat Quran yang ringkas. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Yang maksudnya dia telah menciptakanmu dari bumi, dari tanah, Allah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Itu daripada surah Hud ayat 61. So merujuk kepada pertanyaan daripada Cik Syarkawi tadi. Adiwira Bumi ini adalah merupakan tema sambutan Hari Kita Semula Kebangsaan HKSK pada tahun 2021 ni. Itu dia punya tema dia. Kenapa Adiwira Bumi? Adiwira Bumi ini bermaksud setiap individu adalah hero yang berperanan membawa perubahan kepada persekitaran yang bersih, lestari demi kesejahteraan generasi sekarang dan akan datang. So dia hero lah yang jaga kebersihan kita ni. Dan sesuatu yang menarik jugalah bila kita bercakap tentang sambutan Hari Kita Semula Kebangsaan ini bagi tahun 2021. Sebelum ni Cik Muhammad, memang sambutan ini telah pun diadakan setiap tahun sebenarnya. Sambutan ni telah bermula pada 2015 di Malaysia lah, di negara kita. Cuma mungkin war-war tidak meluas lagi, dan manusia, penduduk kita pun baru berkenalan dengan kita semula dan perusahaan sampah yang secara sistematik. Baik, dia bermula pada tahun 2015 dan tahun ni tahun ke-7. Tahun ke-7 kita sambut. Dan dengan lebih hebat dia punya promosi lah. Yang mesejnya adalah kita semua perlu kita semula kalau kita nak hidup sejahtera dan bersih dan tidak tercemar lah. Dan objektif sambutan Hari Kita Semula Kebangsaan ni apa sebenarnya, Tuan? Objektif dia, tujuannya diadakan adalah untuk meningkatkan budaya kita semula dalam masyarakat lah. So bukan setakat kita buang sampah supaya rumah kita tak busuk, bahkan itu jadi satu culture kita. Sebagai contoh, buang sampah melalui kereta kan. Dulu kerap sangat berlaku orang buang sampah kereta ni. Sampai hari ni ke? Ada kali ni ada, tapi agak kurang. Kesedaran tu dah ada sebenarnya. And by generations. Contoh saya di rumah sendiri pun, family kita sendiri, anak kita sendiri, bila kita nak masukkan sampah plastik ni dalam satu tong yang sama tu, ni plastik, dia ingatkan kita. Untuk makluman Cik Syarkawi, di rumah saya memang ada stack yang bertingkat-tingkat buang sampah. So dia sendiri dah ada merasakan culture tu. Bandingkan kita dulu ada satu tong je. Sekarang memang dah ada tu. Bila Tuan sebut tentang memberikan kesedaran, dan juga kita lihat kesedaran rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia lah. Bila kita bercakap tentang perbuatan membuang sampah merata-rata dan sebagainya, dan Tuan sendiri pun mengatakan bahawa sudah ada perubahan sebenarnya di kalangan masyarakat Malaysia tentang budaya ini. Tetapi apakah pihak
tuan sendiri terutamanya SW Corp merasakan bahawa mungkin dengan adanya kempen, dengan adanya sambutan seperti apa yang akan Hari Kitar Semula Kebangsaan ini, mungkin kesedaran itu akan menjadi lebih tinggi dan lebih mendalam sebenarnya di kalangan masyarakat. Itu harapan kita. Dan sebenarnya pendekatan kita ni ada empat tahap lah. Kita gunakan AIDA, konsep AIDA, senang ingat. AIDA ni macam nama seorang wanita. AIDA tu. AIDA. Kalau nama lelaki ni susah sikit nak ingat. Okey. AIDA. AIDA ni adalah kita bermula dengan awareness atau attention. Itu A tu. Kempen. Okey. Kita teruskan. Kalau dulu pakai poster fizikal, sekarang kita go media massa, and then kita go media sosial. Terpaksa cari influencer sebagainya lah. Kita nak sampai kepada target group kita. Yang keduanya, masyarakat mungkin dah sedar, dah tahu, tapi kita kena wujudkan kempen yang seterusnya ataupun aktiviti seterusnya, program untuk meningkatkan interest dia. Interest. Mula dia tahu, lepas tu dia minat. And then the third level ni desire, sampai dia ingin menyertainya. So banyaklah kita plan untuk engagement dengan pihak-pihak tertentu, golongan sasar, NGOs, swasta, even jabatan kerajaan pun. Kita program kita kena engage itu secara maya ke atau secara fizikal dan sebagainya. Sampailah dengan harapan kita mereka ni berminat nak action, participate, join kita, action, bertindak, masuk. Contohnya program-program yang kita buat vlogging, lepas tu selepas acara besar tu kita buat kempen untuk budak-budak muda ni kutip botol-botol plastik sebab marathon dan sebagainya. That kind of thing lah. Kita kaitkan dengan keindahan pantai, so dia collect benda tu. Sambil-sambil berbasikal, sekarang kan orang suka berbasikal, puluh-puluh kilometer. So kita terapkan budaya tu. So lifestyle. Yang D tadi tu Tuan Muhammad, desire. Desire, interest, minat. Desire dia terus jadi kena buat lah, dia kata. Itu kalau boleh kita punya momentum kempen dan sebagainya, program kita libat urus sebagainya sampai tahap ni lah. Kenapa SW Corp sendiri mengambil inisiatif untuk menganjurkan sambutan Hari Kitar Semula peringkat kebangsaan ini sebenarnya, Tuan? Kita dipertanggungjawabkan bawah KPKT. Salah satu role KPKT ini adalah berkaitan dengan kerajaan tempatan. Dan salah satu kuasa kutip sampah ni telah diwujudkan oleh kerajaan bawah 673 melalui penubuhan SW Corp dan juga 672, di mana dia boleh beroperasi di negeri-negeri yang menerima pakai akta ini. Seperti Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang. So oleh kerana kuasa-kuasa ni di bawah kuasa negeri, bawah Perlembagaan Persekutuan, so kalau negeri menerima, kita akan menjalankan kita punya proses di sana lah. Banding melibatkan satu perjanjian antara company lah dari segi pengurusan seseberjang dan juga pembersihan awam, cuci longkang dan sebagainya. Saya nak melihat mungkin sesuatu yang lebih jauh lah, Cik Muhammad, nak berkongsi pandangan dan juga pengalaman Tuan sendirilah. Kalau kita bandingkan dengan sikap masyarakat ataupun rakyat Malaysia sendiri bila kita bercakap tentang bukan saja kita semula, kita bercakap tentang kebersihan, kita bercakap tentang sikap membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan kita ambil paling contohnya ialah negara Jepun sebagai satu contoh. Mereka seolah-olah diberi latihan sejak daripada kecil lagi, di peringkat sekolah lagi, bahawasanya menjaga kebersihan itu adalah sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Apakah kita juga perlu sebenarnya untuk mendidik anak-anak kita supaya menerima hakikat yang bersifat hakiki seperti ini, Tuan? Contoh tu memang contoh terbaiklah. Jepun pun memang dah terkenal dengan kebersihan, termasuk sungai pun bersih, jalan pun bersih, dan sikap penduduk dia sama ada daripada kanak-kanak sampai dewasa bersih. Dan pada saya, kalau sekiranya kita hendak mengarah ke negara maju, itulah contoh yang baik yang kita perlu ikut. Dan apa-apa modul dia tu mungkin kita perlu ubah sesuaikan saja menurut kita punya budaya saja. Tapi nilai-nilai baik tu pada saya memang kita patut buat. Dan apa yang kita buat ni menuju ke arah itu sebenarnya. Dan kita banyak buat juga libat urus. Dan untuk makluman Cik Syarkawi sendiri, kita ada buat antara programnya, kita buat program Perkis. Ini untuk kanak-kanak sekolah lah. Mana program dia, kita buat pertandingan mengumpul
sampah-sampah 3R ni, recycle sebagainya, dan kita timbang. Kita buat kerjasama dengan Kementerian Pelajaran. Pun kita buat benda tu. So memang kita menuju ke arah tu. Cuma dari segi skill tu mungkin tak berapa kuat lagi lah. Dan ini kita akan teruskan lah. Salah satu program wajib kita tiap tahun lah. Dulu saya pernah juga terlihat lah di kawasan-kawasan tertentu, khususnya diletakkan tong-tong yang berbeza. Tong ni untuk sampah, yang ni untuk botol, yang ni untuk kertas dan sebagainya. Jadi tetapi masih lagi tidak mungkin rakyat ataupun masyarakat kita masih lagi menganggap itu sesuatu yang susah sebenarnya nak dilakukan, terutamanya bila bercakap tentang bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Bagaimana nak memberi kefahaman itu kepada masyarakat Malaysia? Kefahaman yang pertama melalui pendidikan secara tanpa paksaan. Kempen sebagainya, libat urus sebagainya. Tapi kedua, kita kena lengkapkan dengan penguatkuasaan. Untuk makluman Encik Syarkawi, kita ada peraturan separation at source lah, pengasingan di punca, iaitu di rumah-rumah sebenarnya telah ada peraturan untuk mengasingkan kaca dan sebagainya. Memang dah ada. Dan kami kira tempoh kata pendidikan kempen ni sudah sampai ke penghujungnya, dan kita akan tambahkan lagi dengan penguatkuasaan. Di mana penguatkuasa kita yang berada di cawangan-cawangan ni, di PBT-PBT yang berkenaan, kita akan buat pemeriksaan dari tong ke tong, rumah ke rumah. So kalau tong ni ada plastik lebih-lebih sangat, semua buang longgok satu tong je, rumah berkenaan boleh dikenakan RM500, tidak melebihi compound. So InsyaAllah tak lama lagi kita akan umumkan lah. Bila masa sesuai, kita akan umumkan bahawa penguatkuasaan ini akan dilaksanakan. Peraturan dah siap dah. Anggota-anggota kita dah beri pengetahuan, pendedahan untuk bersedia tentang perkara ni. Dan selain daripada negara kita, apa negara lain yang turut terlibat sebenarnya dalam sambutan Hari Kitar semula ni, Tuan? Sebenarnya kita ni tak jauh daripada negara maju. Tema Adiwira ni, tapi dipanggil Recycling Hero lah, telah dilaksanakan pada tahun 2018 lagi. Negara yang terlibat semuanya negara maju lah, boleh kata ya. Amerika Syarikat, Afrika Selatan, Perancis, England, Belgium, Australia, dan termasuk Brazil. So kita EPA dari segi usaha kita dan approach kita ni tidak jauh tak lagi. Mana kita mempunyai satu framework pemikiran yang sama lah sebenarnya. Cuma dari segi kejayaan, impact tu lah kita kena pastikan lah. Dari segi penganjurannya sendiri, sambutan Hari Kita Semula Kebangsaan pada tahun inilah, apakah yang akan dilakukan antara program-program yang telah pun disusun atau oleh SW Corp sendiri, Tuan? Untuk makluman Encik Syarkawi dan penonton sekalian, bahawa program ni kita buat ada beberapa. Telah bermula pada 11 November actually. Sebenarnya dari segi sesi perkongsian ilmu, kita ada webinar, kita ada tazkirah, kita ada pocket talk daripada pengarah-pengarah negeri, dan juga kita ada 3R market lah, ataupun COSIS, Community Civil Sisar, yang kita jalankan bermula di PPR lah, yang di bawah KPKT lah. Dan kita juga ada pertandingan secara dalam talian. Kita ada 3R Quizy, 3R Voice Over Challenge. Kita ada 3R Master Chef pun masih berlangsung lagi ni. Just kunjungi je website kami. Dan kita ada teka silang kata 3R. Sebahagian daripada pertandingan ni atau perkongsian masih berlangsung lagi sehinggalah 17 Disember besok, di mana majlisnya akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri lah, KPKT. Bila you sebut 3R tu, apa yang dimaksudkan sebenarnya, Tuan? 3R ni, ini adalah satu tim yang kena faham, laksana dan teruskan sampai bila-bila. Reuse barang-barang kita ni yang banyaknya, kalau boleh digunakan semula, gunakan semula. Kalau kita tak boleh guna, kita hantar ke satu tong di mana vendor lah yang akan jaga perkara tu, dan dia akan hantar ke satu kilang NGO, satu badan mana dia akan gunakan semula, sama ada sebagai pakaian untuk digunakan semula ataupun digunakan untuk kod dan benda lain. Selimut, cadar dan alasan kain lah, apa yang boleh dibuat, mungkin dia bagi kepada NGO-NGO yang memerlukan, yang dalam keadaan sejuk, di negara-negara sejuk sebagainya, even negara kita.
Reduce kita kurangkan barang, dan reuse kita guna semula, reduce kita kurangkan barang-barang ni. Reduce. Bila kita sebut tentang bahan-bahan yang boleh dikitar semula, mungkin ramai sebenarnya yang tidak faham, dan saya tertarik hati sebenarnya Tuan bila Tuan menyebut tentang antara tumpuan yang akan diberikan perhatian yang serius adalah di kawasan PPR itu sendiri. Dan di sini juga dilihat bahawa antara kawasan yang mungkin memberikan sedikit ataupun banyak masalah sebenarnya bila kita bercakap tentang budaya kita semula, kebersihan dan sebagainya. Jadi tumpuan apa yang akan dilakukan terutamanya di kawasan-kawasan PPR ini, Tuan? Kita tahu PPR ni adalah satu kelompok masyarakat yang diberi perhatian istimewa lah, khas oleh kerajaan bagi tujuan pembelaan. Selain pada asasnya kita sediakan tempat kemudahan, ialah rumah tempat tinggal, shelter tempat dia betul hujan dan panas sebagainya, untuk membesarkan keluarga dan sebagainya. Tapi kebanyakannya apabila kita biarkan tanpa satu program yang khusus sebagainya, PPR tu akan jadi terbiar gitu, dan kebersihan dan sebagainya. So pendekatan ni adalah salah satu pendekatan yang kata very dynamic current sekarang ni, yang memberikan faedah kepada penduduk itu secara individunya, secara keluarganya, dan juga secara keseluruhan penempatan tersebut. Kita ada baru ni kita lancarkan COSIS, Community Civil Sisar, Sifar Sisa, di mana kita wujudkan sekretariat mufakat komuniti di situ, yang terdiri daripada beberapa orang pegawai daripada KPKT, dan kita buatkan satu program di mana barang-barang yang boleh dikitar semula ni boleh dihantar kepada pusat tersebut, dan kita akan bagi merit lah, di markah-markah tentu, COP dia. Kita buat sistem penebusan. Sistem penebusan, mana segala kertas, dia punya kaca, plastik akan bagi, dan kita ada harga dia, sama ada 50 sen per kilo, ataupun minyak masak pun sekarang dah sampai RM2 per sekilo. Yang dah pakai tu RM2 sekilo. Kalau dia ada 5 kilo dah dapat RM10, boleh beli minyak masak lain lagi. So that's how kita treasure benda-benda ni lah. So kita nak bagi satu message, waste ni ada nilai. Bila Cik Mohammad sebut tentang waste ini ada nilai, saya suka. Saya nak dapatkan penjelasan lah. Biar kita beri penjelasan sejelas-jelasnya kepada penonton kita lah. Kadang-kadang orang tak faham botol tu kalau nak dibuang aja, bila nak dikitar semula, apakah ianya akan dijadikan botol semula ataupun macam mana, ataupun kertas yang dibuang itu apa yang akan dilakukan bila proses kita semula itu berlangsung. Mungkin ini yang mereka perlu tahu sebenarnya. This is more the technical side lah. Apa-apa hal pun dia orang nombor dalam kilang, dia akan hancurkan semua tu pellet. Dia akan jadi pellet kecil-kecil tu, dan dia boleh jual dalam bentuk another raw material lah untuk produk lain. It can be used untuk apa-apa saja, mungkin botol ke, mungkin perkara lain dan sebagainya, plastik atau anything to do. Barang-barang tu dia jadikan asas balik lah, dia bagi makna plastik. Dan bila kita bercakap tentang sambutan hari kita semula kebangsaan ini, ada macam Tuan sebut tadilah, matlamat yang ingin dicapai dan sebagainya, tetapi ada juga pihak yang mungkin merasa tak tahu sebenarnya bagaimana nak menghubungi SW Corp ataupun nak hubungi siapa sebenarnya dalam usaha untuk membudayakan kitar semula ini, ataupun membudayakan perangai ataupun habit kitar semula ini, Tuan. Sebenarnya untuk hubungi dalam keadaan sekarang ni, internet dah meluas. Just Google SW Corp, website SW Corp, ataupun website KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Google saja, buka dan jumpa website tersebut, tekanlah kita semula ke, hari kita semula kebangsaan ke, dia memang akan bawa tuan-tuan ke tempat yang berkenaan dah, siapa yang untuk dirujuk specifically, program-program yang dilaksanakan sebagainya. Dan apakah Tuan yakin bahawa melalui sambutan hari kita semula kebangsaan ini, kita ialah daripada segi kementerian sendiri dan SW Corp sendiri merasa yakin bahawa matlamat yang ingin dicapai itu sebenarnya boleh dicapai seperti apa yang dikehendaki sebenarnya, Tuan? Saya yakin yang pertamanya, this is the progress, because people are progressing. Masyarakat kita progressing, they are not change within one night, kata satu malam tak boleh tukar seminton. Kena berterusan lah sampai bila-bila.
Dan program yang dilaksanakan itu mesti menjangkau semua golongan sasar yang berkenaan. Sama ada budak sekolah, pelajar universiti, atlet ke, sama ada orang muda di tadika, budak-budak, kanak-kanak, dan juga orang dewasa. So benda ni salah satu indikator negara maju, whereby the program was supported, complemented by all these golongan sasar ni, rakyat kita. Barulah kita boleh kata sampai negara maju. So we are in the progress at all angles lah, semua dari semua segi. So kejayaan tu, even the spark of the fire tu has been here lah. If kita kena nak start satu api yang besar, kita kena ada spark dulu. So this is the spark lah. Hopefully it will be a positive spark lah. Saya tertarik hati ya sebenarnya Tuan Muhammad, bila Tuan sebut tadi bahawa negara-negara maju sendiri pun menganjurkan hari kitar semula. Kenapa bagi negara-negara maju mereka masih memerlukan sambutan hari kitar semula ini sebenarnya, Tuan? Apa yang ingin, apakah masih lagi mereka merasa tidak puas atau tidak puas hati dengan pencapaian setakat ini, ataupun ada lagi matlamat yang ingin mereka capai sebenarnya? Ya, yang pertamanya masyarakat ni bertukar ganti, silih berganti. The generation gap tu ada, dia bertukar ganti, the senior replacement dan sebagainya. The new breed satu. Keduanya mungkin teknologi, dan ketiganya kita ada satu matlamat besar, iaitu Sustainable Development Goals lah, SDG, yang dibawa oleh United Nations lah. So kebersihan air, kebersihan udara, bumi dan sebagainya, dan 3R dan sebagainya, salah satu cara kita mencapai ke arah tersebut. Daripada 17 strategi bawah SDG itulah. So this is one of it lah, salah satu benda. Tapi apakah Tuan merasakan bahawa berapa lama sebenarnya masa yang perlu diambil untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa sesungguhnya lah kitar semula itu adalah penting sebenarnya untuk membina satu masyarakat yang bersih dan sebagainya? Kalau strategi tepat dari segi kempen dan juga penguasaan, dan juga tiada gangguan-gangguan lain lah, pada saya benda ni boleh capai. Sebab rakyat Malaysia ni, satu, kita accessibility kepada maklumat tu sangat mudah sekarang ni, kan, by touch of finger je, maklumat dah ada. Cuma kalau kita gangguan dari segi sosial lah, kepentingan lain yang mengganggu, itu mungkin akan melewatkan sikit. Yang dari segi pendidikan pula, kita kena kemaskan lagi lah. Kalau kita dah tampak je pun macam mana hasilnya, so dah ada contoh yang baik depan mata, proven, pada saya why not kita ikut je. Betul. That's all. Benda dah ada. Kalau benda tak ada, we are not creating the new method sebagainya. Ini bukannya magic. Ini benda dah ada. Saya ingat benda yang bukan rahsia lagi lah. Dah jelas. Saya ingat benda saya yakin boleh. Cuma strategi tu kita kena selaraskan dan kemaskan lagi lah daripada banyak angle tersebut. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tuan Muhammad, ada lebih kurang 3 minit. Jadi mungkin ada sesuatu lagi yang ingin Tuan sampaikan kepada penonton-penonton kita yang sedang menyaksikan Ruang Bicara ketika ini. Silakan Tuan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Bernama. Yang pertamanya, kami ni sedang mewar-warkan dan menjalankan pertandingan dan penyertaan kepada semua golongan sasar lah, penduduk-penduduk yang ada. Dan pertandingan ni masih terbuka lagi sehingga 17 Disember ni. Tuan-tuan boleh menyertai lagi. Tidak pun anak-anak kita. Dan hadiah-hadiahnya menarik juga. 500, 300. Mana kita pun bagi hadiah online, e-wallet. Maknanya kalau tuan-tuan menang besok, kita masukkan je dalam wallet tuan-tuan. So no hassle lah. Kita tak payah nak hassle, datang ambil dan sebagainya. Cuma bagi yang bertuah besok, mungkin yang besar lagi, kita akan panggil untuk menerima hadiah daripada Yang Mohd Menteri lah pada pelancaran besok. A few of them lah. Kita pun tak galakkan sebab SOP kan, syakui. Itu dia. Yang penting message lah. Keduanya, kita semula ni adalah masa depan. Dan segala perancangan sekarang ke arah untuk meningkatkan kita semula. Sekarang ni untuk ancaman kita, Encik Syakawi, kita punya pusat, kita menghasilkan sampah satu hari 38,000 tan per hari. 7 kolam renang Olimpik satu hari. Dan sampah yang paling banyak contribution dia adalah 40% daripada sisa makanan. Sisa makanan ni sebenarnya kita dah ada teknologi untuk convert kepada baja.
Dan we have the machine. Now teknologi dah ada kat Malaysia. Yang ambil daripada luar, yang test dekat mati pun dah ada. Within 1 days, yang modern, yang lama sikit mungkin seminggu perap, kita boleh convert jadi baja. Dan kita boleh buat urban farming. Kalau tidak pun, kalau a bigger scale, kadang rumah PPR sampai 1000 penduduk, wah, itu kan satu rumah 1 kilo baja. Jadi small scale industry. Jadi perhatian yang serius sebenarnya harus diberikan oleh masyarakat. Jadi, so potensi kita ada, raw material kita ada, sumber kita ada. Cuma nak gabungkan perkara itu menjadi satu yang menguntungkan semua orang lah. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Ridwan Abidin kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Masa yang agak pendek sebenarnya kerana banyak lagi yang boleh kita sembang-sembang berkaitan dengan isu ini. Dan bagi saya ini merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya. Apapun kami mengucapkan terima kasih atas kesudian Encik Muhammad berada bersama kami di ruang bicara ini. Dan kepada anda, jangan lupa selepas ini kita masih lagi akan bersiaran dalam ruang bicara ini kerana kita ada lagi topik yang ingin kita bincangkan bersama dengan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia di ruang bicara ini. Jadi kita akan jumpa lagi selepas ini.